Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa may yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bermula undang-undang Allah Ta'ala ialah 5 perkara. Kita sambung lagi muzakarah kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Pada katanya muallif rahimahullah, bermula undang-undang Allah Ta'ala itu ialah 5 perkara. Jadi kehendak dengan undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara ni ialah undang-undang Allah Ta'ala yang dibahasa pada keberatan. Dia panggil hukum syarak taklifi. Kalau kira undang-undang Allah Ta'ala semestinya bukan ada 5, ada 10 lah. Tu kerana campur lagi 5, dia panggil hukum syarak wad'i, dia panggil. Hukum syarak yang dibangsa hantaran oleh syarak. Syarak jadikan perkara tersebut sebagai hantaran bagi hukum, dia panggil. Seumpama kita kata haid. Haid itu dijadikan mani' oleh syarak. Mani' ni mana sesuatu yang menegah seorang yang kedatangan haid daripada mengerjakan sembahyang. Gitu juga masuk waktu. Masuk waktu tu kita kata syarak jadikan sebagai sebab bagi wajib. Sebab bagi wajib sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur. Jadi sekarang ni tak ada sebab kita nak sembahyang zuhur selalu ni. Sebab tidak ada orang panggil sebab bagi wajib, sebab bagi wajib sembahyang. Begitu juga suci daripada hadas kecil, hadas besar. Syarak jadikan perkara tersebut sebagai syarak. Syarak
sah sembahyang. Contoh, itu dia panggil hukum syarak wad'i, dia panggil hukum Tuhan, hukum syariat, maknanya hukum syarak yang di bangsa hantaran, dia panggil bangsa pada hantara. Hantaran untuk keluar hukum yang 5 ni mana? Iaitu hukum syarak taklifi. Jadi hukum syarak wad'i ini 5. Mana 5? Sah, syarak, mani', fasad dan sabab. Ada 5. Nah, 5 dia panggil hukum syarak wad'i. Kemudiannya 5 lagi ni, hak dia sebut dalam kitab ni. Bermula undang-undang Allah Ta'ala itu yakni undang-undang Allah Ta'ala yang dibahasa pada taklifi. Boleh lagu tu dah. Ialah 5 perkara. Nah, undang-undang Allah Ta'ala hak bahasa taklifi ni pun 5 perkara juga. Sebagaimana undang-undang Allah Ta'ala hak bahasa wadai 5 perkara, undang-undang Allah Ta'ala hak bahasa taklifi pun 5 perkara. Tu. Mana 5 perkara? Iaitu 5 perkara tu wajib 1, sunat 2, haram 3, makruh 4, harus 5. Dah. Dia kalau kiranya hak Arab sungguhnya wujub. Nah. Tu wujub. Dia bukan wajib, wujub. Lepas tu al-wujubu wan nadbu wal hurmatu wal karahatu wal mubahu. Ya gitu. Ada harap kan. Dia bahasa kita kan wajib, haram, sunat, makruh, haru. Gitulah bahasa kita tu. Nah, kita sudah jadi bahasa kita dah jadi. Wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Kemudian dia kata maka tiap-tiap dari apa kerja manusia. Tiap-tiap daripada apa aktiviti manusia. Kita lah manusia kehendak ni mukallaf. Manusia di sini kehendaknya ialah mukallaf. Orang yang diberati dengan hukum syarak. Sebab budak sobi pun manusia, bukan lembu. Nah, orang gila pun manusia, dia panggil orang. Nah, manusia juga tapi gila. Semua tu bukan mukallaf. Dia terlepas daripada hukum yang 5 ni. Budak baby. Okay, baru beranak hari ni suruh semayang selalu dah. Nah, gitu juga orang gila. Bukan mukallaf. Terlepas dia daripada hukum yang 5 ni. Tapi gila tu gila hak orang panggil gila bukan dengan sengaja dia buat jadi diri dia tu gila. Bukan duk hatuk kepala dinding, nah, telepi kuda ke, tu tak jadi tu. Nah, hak tu gila lagu tu tetap dihukum mukallaf. Nah, dalam hal dia gila tu. Begitu juga orang yang buta capu pekak sejak daripada belum baligh. Tu sejak daripada belum baligh atau tepat-tepat dia baligh buta capu pekak. Tu pun bukan mukallaf. Kalau dia buta capu pekak tu selepas daripada baligh, mana? Dia kata baligh umur 15 tahun lah, kita ambil contoh. Setahun kemudian, mana? Umur 17 barunya buta capu pekak. Maka umur 16 celah tu dikira mukallaf. Nah, dikira sebagai mukallaf. Bila dia bukan mukallafnya umur 17 sebab buta capu pekak. Sampai bila? Kalau sampai mati buta capu pekak, sampai mati bukan mukallaf lah. Tapi kalau lepas tu sembuh pula, boleh dia menuntut ilmu, boleh dia mengaji. Maka mula balik dia sebagai mukallaf. Sebab dia panggil syarat mukallaf ni, pertamanya akilun, berakal. Maka keluarlah dari kata berakal tu orang gila dan sobi, budak-budak. Maka orang gila dan budak-budak ni tidak dikatakan mukallaf. Yang keduanya balighun, yang sampai umur. Yang sampai umur. Sampai umur tu sama ada sampai umur dengan alamat, dengan tanda. Mana tanda?
Tanda ni bersepakat laki-laki perempuan keluar air mani. Sama ada mimpi ke tak mimpi, tak usah bercara. Nah. Adapun bagi perempuan, satu-satunya alamat balik yang ketentuan hanya untuk perempuan ialah keluar darah yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Maka ketika tu automatik dia tu balik. Kalau tidak ada belaka-laka, keluar air mani pun tidak, darah haid pun tidak, maka umur dia 15 tahun bulan Islam tepat, genap, maka balik secara auto selalu dah. Dia panggil bulugh bil umri. Sampai umur dengan umur tu sendiri. Nah, tu lagu tu. Itu yang keduanya, aqilun balighun. Jadi kalau seorang yang belum balik, maka tidak dihukumkan dia tu mukallaf. Dia tak pikul lagi orang panggil dosa tu atas bahu dia sendiri, tidak. Atas kepala dia sendiri tu tidak. Maka hak wajib orang tua dia lah mengajarnya. Nah. Kemudiannya salamatul hawasi, selamat orang panggil panca indera, pendengaran dan penglihatan. Ya, panca indera ni ada 5. Tapi hak nak digunakan menuntuti ilmu ni 2. Pendengaran dan penglihatan. Nah, panca indera ni ada 5. Pendengaran, penglihatan, lepas tu pencium, penghidu, pengkecap, perasa. Itu dia panggil hawasul khams, dia panggil. Panca indera yang 5. Tapi kehendak dengan salamatul hawasi sini, selamat panca indera, yakni pendengaran dan penglihatan. Kerana 2 inilah digunakan untuk menuntuti ilmu. Kalau buta capu bekak, memang nak mengaji lagu mana? Nah, buta capu bekak, kita nak tunjuk, dia tak nampak. Kita nak huang akut telinga pun dia buat dono. Dia pekak tu kan? Dia nak tahu di mana. Tak boleh. Maka sebab tu kena selamat pendengaran, penglihatan. Itu syarat dia. Nah, karena Tuhan kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Jangan kamu ikut, kamu berpendirian, kamu buat perkara yang tidak ada di sisi engkau tu ilmu. Kerana apa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal fikiran kamu semuanya itu akan dipertanggungjawab. Jadi innas sam'a wal basara. Tuhan sebut itu kan? Begitu adalah Quran, adalah ayat apa? Tuhan kata, huwallazi apa? Ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Nah, dalam Quran sebut. Wallazi ansha'akum apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nah, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi juga qalilan ma tashkurun. Jadi Tuhan kalau ngaji orang panggil nak mengetahui ni, Tuhan do'ulah innas sam'a wal basara wal fu'ad. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal absara wal af'idata. 3 perkara ni penting. Akal, pendengaran, penglihatan. Jadi hawasul khams, salamatul hawasi, selamat sejahtera pendengaran dan penglihatan dia. Itu yang keberapa tu? Aqilun balighun, lagi salamatul hawasi 3. Nah, syarat laginya orang panggil seorang tu nak digelar sebagai mukallaf, orang yang diberati dengan hukum syarak taklifi. Syarat laginya balaghat alaihi da'watu, sampai balaghat ilaihi da'watu, sampai kepadanya oleh seruan Rasul. Tu siapa? Seruan Rasul tu siapa ke dia? Kalau seorang itu hidup dalam keadaan tidak ada Rasul diutuskan, tak ada Rasul diutus, mana? Contohnya seperti orang-orang yang hidup di antara diangkatkan Isa ke langit dan sebelum dilantiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Celah tu dia panggil tak ada wahyu, tak ada Rasul diutus. Tak ada satu Rasul, tak ada Rasul tu diutus. Maka kalau gitu orang yang berada di zaman tersebut,
dipanggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Mana ahlul fatrah ni, mereka ni ditinggal oleh Allah Taala. Nah, ahlul fatrah ni makna ditinggal oleh Allah Taala, ambil salah pada diri mereka. Artinya mereka ni najun, lepas daripada kena azab seksa daripada api neraka. Kebanyakan. Sebab ada juga ahlul fatrah yang kena juga masuk neraka. Nah, itu kembali kepada kehendak Allah Ta'ala lah. Tapi di sisi jumhur ahli sunnah wal jamaah, ahlul fatrah itu berjaya mereka tu lepas daripada kena azab api neraka. Lepas duduk di mana? Masuk syurga dia. Masuk syurga rahmat, bukan syurga darajat. Kenapa itu dah? Syurga rahmat, bukan syurga darajat. Ataupun ada rasul, dia hidup tu ada rasul, tapi bukan rasul tu diutuhkan untuk bangsa dia, kaum dia. Contoh kita hidup di zaman Nabi Musa, contohlah ni. Nabi Musa tu bukan diutuh untuk bangsa Melayu. Nabi Musa tu diutuhkan untuk Bani Israel dan kaum Qibti. Jadi bukan Nabi Musa tu untuk kita orang Melayu dah. Tu pun termasuk ahlul fatrah. Tu sebab rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka tu diutuh untuk bangsa-bangsa tertentu. Nabi Lut untuk kaum Sodom. Nabi Ibrahim untuk orang di Babylon. Begitu juga Nabi Ayub untuk kaum Madian. Dia orang panggil bukan macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sahaja sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak kami utuskan engkau hai Nabi Muhammad SAW melainkan untuk sekalian manusia. Jadi kita lah ni tak ada lah, tak boleh lah. Sebab Nabi Muhammad ni untuk semua. Melayu, Cina, Sia, Boya, Korea, Amerika, gapo, hidup kepek, hidup luah ke, hidup macung ke, hidup macung nyakut baju ke, ikut lagi. Hitam ke, hitam metalik ke, hitam sawah mata ke, putih sepu ke, putih pucak ke, ikut. Kulit warna apa, rambut luruh, rambut keriting ke, rambut Maggi ke, ikutlah. Semuanya sebut kata Nasia, lepas daripada Nabi Muhammad SAW diutuh, maka Nabi itu diutuh untuk semua. Bukan setakat manusia, jin pun termasuk. Nabi diutus sebagai rasul bagi jin. Itu khususiah, perkara yang hanya ketentuan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak sampai dakwah sekarang ni, lagu mana kita nak buat taswir, nak buat gambar tak sampai dakwah, payahlah sikit. Mungkin Tarzan kot. Tarzan pun ada. Siapa ada internet itu situ. Ni boleh tekan YouTube apa dah Tarzan apa. Nak buat gambar kata seorang itu bukan mukallaf. Sebab tidak sampai dakwah seruan Nabi kepada dia. Payah jugalah sekarang ni sampai. Atau mungkin sampai seruan tu tidak di atas rupa yang asli, original. Boleh jadi. Dirosakkan oleh citra Islam tu. Rupa suratul Islam tu dirosakkan oleh pembawa-pembawa Islam tu sendiri. Boleh jadi. Tu orang yang bawa Islam tu sendiri tu merosakkan suratul Islam. Menyebabkan orang tengok, teruk ajaran ini, ganah ni. Menindah ni. Contoh. Barangkalinya boleh juga dimasukkan di kalangan mereka yang tidak sampai seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi. Banyak ke orang-orang hok tak jelas Islam ni lagu mana. Hidup tengok propaganda hok dibuat oleh orang-orang bukan Islam. Yang mana orang Islam juga hok terpengaruhnya. Terpengaruh jadi ganah. Jadi nak sembelih orang, nak bunuh orang, nak bom gereja, nak bom itu, nak buat keganasan. Jadi orang-orang itu tengok, teruk Islam ni. Contoh. Jadi tak sapa seruan sebenar. Padahal agama kita tu bukan begitu rupa dia. Barangkalinya boleh masuk juga di kalangan mereka yang tidak sampai seruan yang sebenar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup berapa syarat tadi tu dipanggil seorang itu mukallaf. Aqilun, balighun, lepas tu salamatul hawasi, lagi balaghat ilaihi da'watu. Pak perkara tu cukup ni mukallaf lalulah. Macam kita ni cerak-cerak dah mukallaf. Lama saya tidak mukallaf lagi Ustaz. Jangan kita mukallaf.
Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia. Kerja manusia ni kerja mukallaf itu. Manusia ni sebut dengan manusia umum. Dia panggil min itlaqil am wa iradatil khas, dia panggil. Sebutnya manusia tu umum lah. Lama, manusia, tiap-tiap apa pekerjaan manusia, kerja manusia. Orang gila, budak-budak, tak masuk tu. Dia panggil sebut umum manusia, tapi naknya khusus. Siapa? Mukallaf. Jadi, maka tiap-tiap daripada apa kerja mukallaf itu, maksud gitu dah. Tidak keluar daripada salah satu. Mana tidak lepas. Tak keluar ni mana tak boleh lepas. Tidak keluar mana tidak lepas daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Tak lepas daripada wajib, sunat, haram, makruh, harum. Tu aktiviti hidup kita ni tak lepas 5 tu. Nah. Contoh, kita jahil dengan hukum hakam fiqh. Tiba-tibanya ada di masjid kita ni buat pengajian tentang hukum hakam fiqh. Fiqh tu umum sangat. Hukum hakam bab darah, haid, istihadah, nifah, fasad. Kita tak reti tu, duk pening. Mari darah sebulan tu sebulan tak semaya. Sudah. Duk kira haid belaka. Tak ada mengaji, orang panggil mana istihadah, mana haid. Tak tahu ada syarat tamyiz, bagaimana nak dihukumkan dengan tamyiz. Mana syarat beza darah. Hak mana hak qawi itulah hak haid, hak dhaif itulah hak istihadah. Qawi itulah mana hak kuat. Pada warna, sifat dia, bau, rasa. Rasa tu bukan suruh tek lidah. Pekak tak pekak, cair tak cair dia tu mana gitu. Dia tak tahu. Nak pakai adat dia tak tahu, adat dia tak teratur. Lepas tu dia tak ada mengaji, mari darah sebulan tak semaya, lenggak gitu tu warna tak semaya kat sebulan, hit sebulan ya tu bulan ni. Abahmu hit sebulan. Mana ada hit sebulan. Tiba-tiba masjid buat pengajian. Dia tak mari mengaji, tak bergerak gitu haram. Gerak pergi mengaji tu wajib. Nak pisah mana? Tak pisah daripada hukum. Tu nak kata tak pisah daripada hukum. Tak boleh lepas daripada hukum. Tu lagu tu. Hak tu hak sepatut nak mengaji dia kata ni. Awak kuliah muslimat kau gapo tak usah duk buatlah. Ibu solehah, keluarga misali, anak bahagia, bapak gila, duk buat tajuk lagu tu. Pak bila tak reti hukum Tuhan ni, wak kuliah muslimat ngaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji hak fardu ain ni. Biar lepas fardu ain. Hak tu kewajipan kita tu. Tiba-tibanya tak gerak pergi ngaji, dosa, haram. Gerak pergi wajib, boleh pahala. Tengok. Tak lepas daripada hukum itu makna tidak keluar, tidak lepas daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Mana undang-undang yang tersebut? Wajib, sunat, haram, makruh, haruh itulah. Undang-undang yang tersebut tu namanya apa? Ni dia baru sebut nama di bawah ni. Yang dinama akan 5 undang-undang yang tersebut tu dinama takluk pada kata yang dinama dengan hukum-hukum syarak atau hukum-hukum taklifiyah. Yang moleknya hukum syarak taklifiyah, gitu selalu yang moleknya. Hukum mana keputusan, undang-undang, mana hakimnya syar'i. Siapa syar'i? Pada hakikinya Allah Subhanahu wa taala. Pada majaznya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya hukum. Hukum maknanya keputusan atau undang-undang. Siapa yang buat keputusan ni? Siapa yang buat undang-undang ni? Hakimnya. Hakim tu yang memutus, yang mengundang-undangkan, yang memutuskan keputusan tadi, yang memutuskan undang-undang tadi ialah Allah pada hakikinya syar'i, dan pada majaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum syarak mana undang-undang Tuhan. Hukum syarak taklifiyah. Apa taklifiyah? Yang dibangsa berat. Tu apa makna taklifiyah?
Ini alim ulama kita ni ada berkhilaf lah. Ada di atas dua qaul, di atas dua pendapat. Kata satu pendapat, taklifi ni artinya ilzamu ma fihi kulfatun. Ilzamu ma fihi kulfatun. Memastikan barang yang ada pada barang tersebut tu keberatan. Itu dia panggil hukum taklifi. Satu pendapat ulama kata, hukum taklifi ni artinya hukum ma tu kena pada hukum. Ilzamu ma, memperlazim, memperwajibkan. Nak kata berwajib, takut dua kali wajib pula situ. Memestikan, gitu dah. Ilzamu ma fihi kulfatun. Memastikan undang-undang yang ada pada undang-undang tersebut keberatan. Satu. Kata setengah ulamanya, hukum taklifiyah ni maknanya ialah talabu ma fihi kulfatun. Tuntut barang yang ada pada barang tersebut keberatan. Mana tuntutan, penekanan, tuntutan, undang-undang yang ada pada undang-undang tersebut keberatan. Itu satu, dua pendapat ulama. Jadi kalau kita berlaku di atas pendapat ulama yang mengatakan hukum taklifi ni ilzamu ma fihi kulfatun, masuk hukum taklifi ni dua saja. Mana? Wajib dengan haram. Gitu kan? Wajib tu ilzam tu mesti. Tak dapat tidak. Boleh semaya 5 waktu ni mesti ke? Tak dapat tidak. Tak boleh kita kata saya ni kalau maghrib ni berasa kurang minat sikit ustaz. Kalau isyak bolehlah saya minat juga. Boleh minat tak minat? Abahmu minat tak minat? Mana boleh? Minat ke tak minat ke kena. Itu dia panggil ilzam, mesti. Ngaji ilmu fardu ain ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Tak boleh minat tak minat. Saya kalau tauhid tak berapa minat, mana tasawuf berakhir juga ustaz. Tak boleh. Tiga ni wajib. Mesti. Itu dia panggil ilzam dia panggil. Mesti. Tak boleh minat tak minat. Kalau hak tidak ilzam tu, boleh minat tak minat. Saya fizik ni tak apa berakhir mana. Biologi, berakhir kat lah. Duk belah katak tengok jatuh, ya tu berakhir benar gitu. Contoh. Hak tu tak apa, kita berakhir tak berakhir, minat tak minat. Kalau hak ilzam ni tak boleh minat tak minat. Saya kalau judi tak minat, kalau riba boleh kira juga. Tak boleh itu. Mana boleh benda tu ilzam. Mana? Mesti kena buat, mesti kena tinggal. Kayak gitu. Mesti. Minat ke, mu tak minat ke, berakhir ke tak berakhir, so cara. Mesti. Itu dia panggil ilzam. Jadi kalau hak mesti ni, tak dapat tidak, dua je. Wajib dengan haram. Wajib mesti buat. Haram mesti tinggal. Kayak gitu. Jadi kalau kita berlaku di atas pendapat ulama yang mengatakan hukum taklifi ni definisi ta'rifnya ilzamu ma fihi kulfatun, maka masuk hukum taklifi itu dua sajalah. Mana? Wujubu wal hurmatu. Wajib dengan haram. Dua tu maksud. Sebab hak tu je hak ilzam mesti. Ada ni. Lain pada tu tak mesti. Tu. Jadi tak berapa nak sedap mana tu definisi tu. Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan hukum taklifi itu talabu ma fihi kulfatun, tuntut barang atau undang-undang, keputusan yang ada pada keputusan tersebut tu keberatan. Maka ketika tu masuk pak. Al-wujubu pun masuk, wal hurmatu pun masuk, wan nadbu pun masuk, wal karahatu pun masuk. Jadi masuk wajib, haram, makruh, sunat masuk. Sebab pak ni ada tolak lah kan. Mana tolak? Tuntut. Wajib talabul fi'li. Talabul fi'li, tuntut buat. Tapi talaban jaziman, sebagai tuntut yang putus. Haram talabut tarki, tuntut tinggal. Tapi talaban jaziman, tuntut tinggal tu sebagai tuntut yang putus. Dia panggil haram. Sunat talabul fi'li juga, tuntut buat je. Semaya sunat, puasa sunat. Bukan sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa. Hak tu harus. Buat tak apa, tak buat tak apa tu mubah dia panggil. Yang kita duk tukar dah. Sunat ni kena buat, tuntut buat. Mana?
Tuntut, syarak tuntut kita buat benda sunat. Tapi bi ghairi jazimin, dengan ketiadaan putus. Tak putus. Tu dah. Lagu mana tak putus dengan putus ni? Sekira-kira tak putus tu Tuhan tak janji neraka kalau kita tak buat. Kalau putus tu Tuhan janji neraka kalau kita tak buat. Gitu ke? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau wajib dia. Dijanji pahala kerana kita buat dengan ikhlas, dijanji seksa api neraka kerana kita tidak buat. Haram pun gitu juga. Dijanji seksa kerana kita buat. Tu apa, yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Dijanji pahala kerana kita tinggal dengan ikhlas. Dengan ikhlas lah. Tu mana tak minat agak. Kau tobat dah, harga tu dapat pahala. Mana tak minat agak. Tahu kau tak sedap mana tekuk hari ni ni. Tengoklah esok lusa minum pula. Tinggal aku tu tak boleh pahala tu. Bukan kerana Tuhan tu tinggal gitu. Talabut yusabu ala tarkihi itu diberi pahala kerana meninggal dengan ikhlas. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dijanji seksa kerana kita mengerjakannya. Itu dia panggil haram. Putus tu. Adapun sunat makruh, tutup buat, tutup tinggal, tapi bi ghairi jazimin, dengan ketiadaan putus. Dah. Jadi kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan hukum taklifi itu artinya talabu ma fihi kulfatu, masuk 4. Masuk 4 hukum. Mana? Wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Lepas tu mana? Solat kita tak masuk tak masuk, mubah tak masuk. Wa ala kullin minal qaulaini, kata ni. Di atas dua-dua pendapat tadi, kalau kita menjalani di atas pendapat yang pertama kata hukum taklifi itu ilzamu ma fihi kulfatun, atau kita menjalani di atas pendapat kedua, hukum taklifi itu talabu ma fihi kulfatun. Di atas dua pendapat ni, mubah tu tak masuk kedua-dua dalam hukum taklifi. Kaya pelik tu. Tengok. Padahal yang sebut tadi harus masuk 5 kan? Jadi kalau kita menjalani di atas definisi hukum taklifi yang pertama tu, 2 je hukum taklifi. 3 tak masuk. Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang kedua, definisi hukum taklifi itu talabu ma fi kulfatu, masuk 4. 1 lagi tak masuk. Faham ke mana ni? Nak jawab ke mana ni kalau kita tanya? Hukum taklifi syarak ada 5. Wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Kalau cek sungguh, harus tak ada satu kemestian dan tak ada satu tuntutan. Betul tak? Tak ada satu kemestian. Nak makan, kok mung. Tak usah makan kok, apa pergi mung. Nak tidur, kok mung. Kat sini. Tak usah tidur kok, ikut mung. Nak makan apa? Makan. Tak usah apa, nak orang. Apa pergi mung. Itu mana harus. Tak ada tuntutan apa, ikut. Kayak gitu. Jadi ada keberatan tak? Tak ada keberatan. Lepas tu pasal apa ulama duk bila masuk juga dalam hukum keberatan ni? Hukum taklifi ni? Nak jawab lagu mana? Jawabnya ialah ala sabilit taghlibi. Masuk tu di atas jalan taglib. Mana taglib ni? Menepak di atas yang satu. Pasal apa menepak di atas yang satu? Pasal satu ni tak ada keberatan tu semata-mata tilik pada ain benda. Ain mana diri benda tu. Kalau kita tilik dia tu jadi wasilah bagi sesuatu yang nak dituju, maka ada hukum ke? Ada hukum ke? Makan nasi pasal apa? Pasal nak pergi gagah boleh semaya. Sunat makan nasi dia. Tu pasal apa? Pasal apa? Pasal nak tengok ngaji, nak baca kitab, nak baca Quran. Boleh pahala. Pasal apa ni haram. Nak pasal apa? Pasal tu tutup ikut gi, tak ada apa-apa. Tilik pada harus tu diri pasal lapu, diri buka lapu, diri tutup lapu, buka kipas, tutup ekor. Semata-mata tu. Tapi kalau tilik pasal lapu tu jadi wasilah bagi boleh baca Quran. Pasal kipas tu bagi wasilah boleh baca Quran. Contoh. Pasal ekor tu jadi wasilah. Tenang baca Quran. Tidak perlu kejap titik pun berlari atas padan. Panah jeruk nanti ni. Ni jogging kau baca Quran. Kata dua-dua sekali. Panah. Pasal ekor. Pasal lapu. Pasal kipas tadi. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Apa hukum baca Quran? Sunat. Maka sunat juga pasal lapu. Sunat juga pasal ekor.
Apa hukum ngaji fardu ain? Wajib. Wajib juga pasal lampu. Wajib juga pasal ekong. Wajib juga pasal kipas. Tu jadi walaupun pada diri semata-mata diri dia tu ditilik tak ada satu tuntutan dan keberatan, tapi kalau ditilik dia menjadi wasilah bagi tujuan. Mana dia jadi perantaraan bagi mencapai satu-satu maksud, maka dia ada hukum. Hukum dia ikut maksud. Hukmul wasail ka hukmil maqasid. Hukum wasilah tu seperti hukum maksud tujuan. Tu macam kita pasal apa kubur atas kubur. Apa hukum? Basi. Sebab orang dalam kubur tak perlu tu. Mana tak perlu? Kalau pasal apa baik pasal ekor lalu dia panah dalam kubur. Tu pasal apa lah atas kubur. Basi. Haram. Tapi kita pasal apa tu sebab nak baca Quran atas kubur. Maka sunat. Dia jadi hukum tu pada perkara yang harus ni dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Sebab tengok pada tujuan tu. Tu lagu tu dah. Tu jadi dia panggil masuk mubah atau harus satu dalam hukum syarak yang taklifi, yang keberatan ni, yang sebenarnya di atas jalan taglib, atas jalan menepak di atas yang satu. Macam gitulah. Naik kereta nak pergi Kuala Lumpur daripada Kelantan 4 orang sehingga pergi Kedah, ambil sehari seorang di Kedah. Siapa dekat Rawat ada roblok. Polis tanya, "Mana lah kau ni?" Orang Kelantan cik, yang gitu ya. Betul tak? Orang Kelantan lah kau ni cik. Gimana ni Kuala Lumpur? Kayak gitu. Okey, polis tanya, "Mana lah kau ni?" 4 Kelantan, 1 Kedah cik. Dia pula jadi polis kat sini. Jujur sungguh. Tak perlulah gitu. Mana lah kau ramai-ramai asal kereta ni? Mai Kelantan lah kau ni cik. Padahal seorang Kedah tu. Ada Kedah seorang. Pak lawasa kat menepak lah mengikut hak adat kebiasaan. Jangan ikut Hindustan. Hindustan ni seorang lawas ke atas orang pun menaya lagi. Habis itu. Yang lagi akan datang menyebut akan dia. Jadi hukum-hukum syarak taklifi ni, katanya muallif rahimahullah, yang lagi akan datang oleh menyebut akan dia. Mana lagi akan datang, dia akan hurai. Menyebut ni mana menghurai, mensyarah akan dia, akan hukum syarak. Mana tu dia akan hurai? Di dalam huraian hukum-hukum syarak. InsyaAllah ta'ala. Mana nu deh. Muka surat 8 tu. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Jauh lagi lah. Tu muka surat 8 ni baru muka surat 4. Masuk tahun baru muka surat 4. Jadi tak tahu muka surat 8 takut tahun baru pula. Nanti dia akan hurai sanalah. Maka nyata pula daripada huraian ini, maka nyata pula boleh reti pula dah. Boleh faham pula dah daripada huraian ini, huraian hak tersebut tu lah. Huraian tentang bahawasanya agama ni ialah satu panggilan, satu cakapan, satu orang panggil ibarat. Yang terkena kepada perhimpunan undang-undang yang didatangkan oleh Tuhan ke atas Rasul untuk manusia. Ila akhir itulah, makna gitu dah. Boleh reti pula daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu ramainya orang-orang yang tidak mengenal agama, tak kenal agama hak sebenar. Ia disebut agama. Agama, igama, boleh sebut lah. Boleh sebut dengan mulut agama. Tapi dia tanya agama ni apa? Agama ni agama. Agama ni apa? Agama. Cara hidup. Gitulah, cara hidup. Cara hidupmu, agamamu gitu. Jadi kalau kita cara hidupmu supaya Jennifer Lopez ke? Agama Jennifer Lopez gitu.
Nah, contoh longgar retina ni jenis pelopeh lah usaha yang ada ni. Contoh. Jadi cara hidup tak kena tu bukan cara hidup mung. Nah, agama ni undang-undang Tuhan. Hak Tuhan kirim kepada kita umat manusia melalui lidah Rasul. Itu agama. Bukan duk kalau cara hidup banyaklah agama jadi ni. Cara hidup Mak Saleh tu cara agama dia kita pun tiru. Semak makan gini weh. Semak gini. Kita pun pakai gitu. Jadi agama dia lah kitanya. Gitu. Tak gitu tu. Itu orang panggil definisi yang tidak lengkap. Tidak jamek manik dia panggil itu ni. Jadi agama tu ramai dia kata orang hak reti sebut saja tapi tak kenal pun agama tu. Tengok dia kayak. Hanya pandai menyebut. Hanya reti sebut je. Agama. Nah, boleh sebut Islam. Nah, Islam. Boleh sebut dengan mulut je. Orang Kelantan sebut Islam. Nah, orang KL ni sebut Islam lah. Boleh sebut sajalah. Tak tahu apa makna. Nah. Pandai menulis juga. Pandai tulis sahaja. Dengan dalilnya, dia kata ramai orang hak tak kenal agama. Nah, hanya reti sebut, reti tulis saja tu dengan dalilnya. Dalil dia kata lagu ni bukan sebab saja-saja nak kata ikut sedap mulut dia, bukan. Dia kata ni berdasarkan orang panggil apa hak wakil realiti berlaku. Gitu. Dan realiti wakil yang berlaku itulah sebagai dalil. Mana? Ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Faham? Ramai orang hak tak ikut undang-undang agama hak tersebut. Nah, hatta wak hijau agama dah mana? Semaya. Tapi tak ikut undang-undang agama. Semaya suka hati dia. Nah, dia mari tu jadi makmum masbuk pun dia bahas macam munafik. Nah, patut rakaat dia kena tambah lagi, tak tambah dah. Sama sudah nanti imam. Nah, ada. Tu orang panggil tak ikut agama tu. Pasal apa? Pasal tak ngaji. Nah, yang mari-mari tu imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baru siapa? A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam Allahu akbar arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sami Allahu liman hamidah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu akbar dah. Nah, waladdallin. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Ya hamba tu imam. Ya kata gini dulu tu imam. Tak apa kita pergi hamba. Apa ni kita yang terbus sikit. Nah, terbus ya hamba tu imam. Lepas tu nanti assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum. Selesai imam. Lepas tu orang hak reti pun tegur. Kata pak cik tak sah rakaat tadi tu, nak tambah lagi tu. Nah. Tu pak cik bukan munafik masbuk. Hak dibenar ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam tu, makmum yang munafik dengan sebab-sebab tertentu lah. Pak cik ni bukan munafik masbuk. Tak sah tadi tu, nak tambah sah lagi. Awak Tuhan ke? Sah tak sah? Saya semaya dah kan tadi. Selesai lah. Sudah. Macam Tuhan pula dia yang tak sah okey. Tengok. Sudah. Tentu nak kata orang tak reti agama. Itu ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Nah, ramai. Dia tak tanya dulu undang-undang Tuhan hak mana sah, lagu mana nak buat, lagu mana. Saya nak puasa ni, lagu mana yang puasa? Lagu mana niat puasa apa? Tak ada. Puasa-puasa dengan begitulah. Nah. Apa jadi muda sampai ketua duk puasa dengan tak mengaji gitu. Nah, gitulah ramanya orang yang tidak menurut undang-undang agama yang tersebut. Tu mari orang orang apa? Mari orang nak servis kowe atau kuku kat rumah tu. Orang jatah hak mari. Dia pun ambil kat tuala pun sakut gitu. Masuklah. Lengan pun undertaker tak ada masalah tentunya. Kononnya tutup aurat lah tu. Nah, juru lah tu tutup aurat tu. Masuklah gigi lah ke dapur tu.
Jauh lah tu kiranya. Macam Masya Allah tutup auratnya dia. Ha? Lagu tu kau? Undang-undang tu tutup aurat. Nah. Pelik tu. Nah, baik tak sahabat kahlan lu. Nah. Tu bukan cara tutup aurat undang-undang tu. Tu lagu tu. Tu ramah hak tak turut undang-undang agama yang tersebut. Maka setengah daripada ramai-ramai orang yang tidak menurut undang-undang agama tu, setengahnya sembahyang sahaja, puasanya tidak. Ada juga gitu. Semaya tak tinggal, tang hari Ramadan tak puasa. Tapi tak puasa tu memang orang panggil tak puasa tu sebab malas lah. Kalau tak puasa sebab ada penyakit, ya semaya dengan puasa yang lain. Ya ibadat wajib ni pun di antara satu ibadat dengan ibadat tu dia tak sama level dah. Macam semaya. Semaya ni dia tak ada orang panggil kelepasan cuti melainkan bagi perempuan yang datang haid dan nifas. Nah. Tu. Dan bagi orang yang gila dan mati. Dua tu. Jadi selagi mana orang tu tidak datang haid nifas, orang jatuh nak mari haid nifas mana? Tak ada. Nah, dan dia tak gila, berakal. Dan dia tak mati, wajib sembahyang. Tak mampu berdiri, wajib duduk. Tak boleh duduk, dia kena menyenggeng. Tak boleh menyenggeng, dia kena menatah. Tak boleh menatah, dia kena isyarat. Dengan kepala dia, dengan anggota besar dia. Tak boleh isyarat, kepala tak boleh kerah, seteruk kepala. Kelopak mata boleh tak? Kena isyarat kelopak mata. Tak boleh isyarat kelopak mata. Kejar tak mau dah. Dia kena ingat dengan hati. Tak boleh ingat dengan hati, mati je lah jawabnya. Tu semaya tu gitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dia tak sama dengan puasa. Puasa ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau ada di kalangan kamu yang sakit. Sakit situ mana sakit tak boleh nak puasa. Bukan sakit orang panggil sepak batu. Oh sakitnya ni ibu jari saya tak boleh puasa dah hari ni. Sebab sepak batu tak jadi. Je itu. Sakit tak boleh puasa. Maksudnya gastrik ke gelepar rudai-rudai dia dah. Dia tak boleh. Maka boleh dia kata hari yang lain. Atau dia dalam musafir. Ada rukhsah bagi orang yang bermusafir itu boleh berbuka puasa. Jadi tahap kewajipan itu dia tak sama dah. Zakat, haul dan nisab. Tak ada cukup haul, tak ada nisab, tak wajib zakat. Nah, kalau orang itu tak cukup sama nisab dia, walaupun cukup haul, tak wajib zakat lah. Wajib zakat mana adik dia pun susah, mak pok dia pun selak kera. Dia kena tolong. Dia tak boleh ambil duit zakat pergi bayar. Tak boleh. Adik-beradik tak boleh ambil, tak boleh makan duit zakat. Mak pok kita tak boleh makan zakat. Bukan kita wajib atas kita kena bantu dia. Kalau ada lebih lagi, lebih daripada nisab, barulah wajib zakat. Tak ada. Sahabat-sahabat dulu gitu ke? Duk sedekah semua nak ada nisab mana? Tak ada. Orang hak bayar zakat ni orang hak paling kedekut. Nayawi. Yo hipo. Tu banyak sangat dah. Ada nisab dia. Kena buya gak. Kok mana nak hipo banyak pun, hak ni ada bahagian asnah lil fuqara wal innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Ila akhir ayat tu. Orang panggil asnah tu lah. Mustahiqul lizakah. Ada hak asnah yang 7 tu di dalam, yang 8 tu di dalam harta kamu. Asnah 7 ke 8? 8 dah ni. Ada. Jadi kena buat keluar. Sebab tu sahabat-sahabat dulu payah nak bayar zakat. Pasal apa nak payah nak bayar zakat? Pasal sedekah sama. Tak cukup sama nisab dia. Habis sama harta. Ilallah ila rasul. Ni kepada Allah, kepada rasul. Nak ada. Mereka hok kaya sungguh. Kaya sangat-sangat. Tu. Dia sedekah pun sedekah dah. Ada lagi harta dia. Dah cukup pula nisab. Hok tu baru kena zakat. Jadi kalau mak pak kita sendiri miskin, adik-beradik kita sendiri miskin, kita kena bantu. Lepas tu tak ada lah zakat saya tak. Nak ada guana muka wajib kewajipan tu wajib tu. Wajib juga tu bantu. Tu kewajipannya letak atas kepala kita hak mampu. Gitu kan. Dia tak sama tu. Haji ke Mekah. Wajib tak? Wajib. Tapi bukan duk wajib macam semaya. 5 kali sehari buat haji. Tak. Ya ada musim dia.
Dan bagi orang yang mampu saja. Mampu pergi. Macam kita tak mampu. Tak mampu sebab tabung haji kata umur 150 baru naik nama. Boleh pergi haji. Tak pergi lagi. Tengok. Jadi bukan semua wajib tu sama seperti semayat dah. Begitu juga naik lagi kepada hudud kau berapa tu lagilah. Bukan kita boleh ambil tangan orang kerak. Dia curi duit masjid kita ambil kerak tangan dia. Ini hudud Allah, undang-undang Allah. Salah tu. Salah dalam memahami hukum agama. Tengok. Tengok. Maka setengahnya semaya saja. Puasanya tidak. Mana puasa dak ni maknanya puasa dia tak ada orang panggil rukhsah ataupun masyakkah apa-apa keberatan yang syarak bagi rukhsah untuk dia tinggal puasa. Dak saja dia tak nak puasa. Dan setengahnya semaya dan puasa menunaikan haji tidak mengeluarkan pula zakat. Tengok ada juga lagu tu ya. Dan bermacam-macam lah berlakunya macam-macam lah. Ada hak semaya saja. Ngaji-ngaji tak. Ada gitu. Yang mari jemaah maghrib. Sudah semaya jemaah maghrib, ada kuliah-kuliah. Pengajian ilmu fardu ain. Dia tak ngaji. Dia dah lepak kedai kopi. Bisa kopi. Dia tengok je bila isyak. Lambat dah. Jadi tunggu isyak. Padahal dia tak reti akidah hak fardu ain. Akidah ahli sunnah wal jamaah hak fardu ain. Hukum hakal fiqh hak dia duduk hijau semaya puasa ke apa dia tak mengaji. Muamalat hati dia, cara hak dipuji dicela oleh syarak dia tak tahu. Ketika tu berdosa tak dia? Berdosa? Tu. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal tak tahu agama hak sebenar. Tak tahu apa maksud agama. Ada kala membuat yang sunat-sunat jua. Buat hak sunat-sunat sahaja. Jua tu mana sahaja. Buat hak sunat. Hak sunat rajin sungguh. Rajin tu kat hak sunat. Tak boleh tebal orang ajak sunat. Melompat lalu nak pergi buat. Baca Quran ni sunat. Ni nak masuk Ramadan nanti ni. Dekat Ramadan kaki kita. Tadarus Al-Quran tu sunat. Tu melompat lah dia tadarus Quran. Biar Tabarakallah pun tak apa. Baca tak betul pun tak apa. Gahagilah ya. Yang betul kita baca Quran ya. Kita tadarus. Ada kalanya membuat yang sunat-sunat juga. Berakhir buat hak sunat-sunat. Tidak yang wajib mana? Tidak membuat yang wajib. Ni kena tipu setan, ni tipu hawa nafsu. Kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, min alamatit tiba'il hawa. Setengah daripada tanda orang yang setengah daripada tanda-tanda orang yang mengikut hawa nafsu dalam beragama. Min alamatit tiba'il hawa. Setengah daripada tanda-tanda orang yang mengikut hawa nafsu dalam beragama, al-musara'atu min nawafilil khairah. Bersegera dia dalam perkara yang kebaikan sunat. Berakhir orang panggil buat hak sunat. Baguslah. Tapi hak jadi kena tipu kawan nafsu tu hak mana bukan sebab dia berakhir buat benda sunat. Lama kata tak buat benda sunat kata. Takut kena tipu kawan nafsu. Bukan gitu. Hak dikatakan kena tipu kawan nafsu dalam beragama ni dia berakhir buat benda sunat tapi wattakasulu anil huquqil wajibah. Dia malah segan nak menunaikan benda yang wajib. Ini kena tipu kawan nafsu ni. Itu dah. Kena tipu ke hawa nafsu. Benda hak wajibnya kita ajak agama pada anak bini kita. Itu wajib tu. Nafkah ya bahasa batin dia panggil tu. Tu nafkah batin. Yang nafkah batin tu atas kata. Tu tidak duduk batin, tu zahir. Batin ni tak nampak lah. Tu makna batin. Mana kita ngajak agama nampak tak? Seorang suami ajak agama pada anak bini nampak tak? Ada nampak transfer agama tu masuk? Ada? Tu batin, tak nampak. Tu tanggungjawab tu sebagai suami. Ajar anak, ajar bini agama. Tu wajib. Tu wajib tu. Tu. Ada produk kita tambah cawangan hak baru tu, sunat ya. Tak ada ni. Tapi dok, dia berakhir tak buat hak sunat. Hak wajib dia tinggal. Ni banyak jantan-jantan tu begitu. Tu jantan tu banyak lagu tu. Ini sunnah Nabi ni ya.
Hak tu sunat aja. Tu pun kalau mu melaku adil. Kalau mu tak berlaku adil, ai mu zalim. Nah, dosa pula tiga tu. Nah. Hak wajibnya mu ni nafkah batin mana? Ngajar agama anak binimu. Biar anak binimu tu reti agama. Kena Tuhan, kena Rasul. Nah, akidah ahli sunnah wal jamaah, sah semaya, sah puasa, berakhlakul karimah. Tu wajib atas suami tu. Fardu ain atas suami. Nah, ni bini anak tina tanya macam mana ni? Tu bapak mu mari darah kat 30 hari ni. Nah. Atau haid lah tu ya. Gitu. Haid lah tu 30 hari. Haid lah nak wan ya. 40 hari pun haid. 60 hari pun haid. Tak apalah kaya. Haid belaka. Nah, wajib atas suami sebenarnya. Wajib atas suami ajar bini dengan anak perempuan dia. Dia wajib. Kalau dia tak erti, dia tak pandai, dia wajib suruh bini dengan anak tina dia pergi mengaji. Nah, suruh pergi mengaji. Tak dapat nak suruh, kena pergi mengadakan, muka degil sangat. Kena ikat tiang rumah tu, ayat tok guru, ajar. Baru lepas wajib. Lagu tu wajib atas suami tu. Hak tu wajib. Dapat tak? Tapi hak wajib ni malah nak tunah wajib. Nah, wajib atas suami ni banyak. Nah, nafkah zahir ni makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Nah, yang mencukupi, batu atas katil, itu pun nafkah zahir dia panggil. Kita duk ayat nafkah batin tu, hamba dak nafkah zahir tu. Zahir? Kau tak zahir? Atas katil tu tak zahir? Dia pakai pejam mata gini ya. Gitu. Nafkah zahir tu nafkah zahir. Nah, wajib nafkah batin mana? Ajar agama, ajar baca Quran, ajar kena Tuhan, kena Rasul, betul ibadat, akhlakul karimah. Itu dia panggil nafkah batin. Wajib atas suami. Tapi tu suami tak cara ni. Nah, ayah kira nak tambah cawangan hak baru. Nah, ilik mana ilik syiar ke tu dia panggil apa? Kena tipu hawa nafsu tu. Min alamatit tiba'il hawa musara'atu min nawafilil khairat wat takasulu anil huquqil wajibat. Tu tengok dah. Ada kala membuat yang sunat-sunat juga. Tidak yang wajib. Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal agama. Semua pucuk berlaku tu pasal apa? Pasal tak erti agama tu. Tak kenal agama. Hak sebenar tu apa maksud agama, apa hukum agama, berapa hukum agama. Nah, tu hak mana hak wajib, hak fardu ain, wajib aini, wajib kifayah, hak mana haram aini. Nah, tu tengok. Dia tak reti tu. Kalau begitu dia kata, kalau begitu kalau macam itulah. Nah, kalau begitu hendaklah yang ni wajiblah kamu mempelajari akan dia akan agama. Belajar tu dengan bersungguh-sungguh. Jangan belajar sambil lewat ni. Jangan belajar sambil lewat agama ni. Belajar tu kena bersungguh-sungguh. Nah, tu jangan orang panggil belajar. Dah dia ajak kat kita gilah gitu. Pasal apa mari kuliah Tuhan ni? Pasal Kak Awan ajak lah. Kalau Kak Awan tak ajak tak pergi juga kita pun. Sedap duduk rumah lagi. Sedap pergi pavilion lagi. Sedap pergi tengok cuci mata di pohon ke wahcan ke lagi. Adik-adik tu. Kak Awan. Kalau Kak Awan tak ada, ada habis. Tak boleh gitulah. Ngaji ni bukan sebab Kak Awan. Bukan sebab Kak tu, Kak ni, puan tu, hajah ni. Bukan. Sebab wajib. Aku kena agama ni berapa. Hak mana hak wajib, hak mana hak haram, hak mana hak sunat, hak mana hak makruh, hak halal. Kena tahu hak tu. Jadi nak belajar, nak tahu kena belajar. Lepas tu kata Sayyidina Ali, dinuna bunyanu 'alal ilmi la ala munasabatil aqli. Agama kita tu dibina di atas ilmu, bukan di atas semata-mata munasabah akal. Tak boleh. Tak boleh munasabah akal, tak boleh. Kalau munasabah akal gak sapu khuh tu kok bawah tapak kaki lah. Tapi dak kok atas. Betul tak? Sapu khuh tu ke atas bukan ke bawah. Ke atas. Bukan ke tapak kaki dak, ke atas.
Kalau ikut akal munasabah kak, sapu ke bawah lah, ke bawah. Hak jijak-jijak. Latar ke berapa, hak jadi kotor. Tak, sapu ke atas. Bukan ke bawah tak. Lagi pula kalau ikut kepala otak munasabah akal. Dengan stoking, lebih kurang sama-sama tutup laka. Boleh juga sapu atas stoking. Tak boleh. Pasal apa? Pasal stoking tu menyerap air. Nah? Ni, dia kulit yang tertutup. Orang panggil, daripada diserap air ke kulit. Lagi pula, tertutup. 2 buku lali tu. Tak sama laka tu. Kalau ikut-ikut, kita ramai ke orang ikut kepala otak ni. Bahas stoking, perlu. Dia sapu atas stoking. Macam mana sapu atas stoking? Habahmu. Nak, tu bukan tu stoking. Sebut tak sama dah. Ni munasabah akal lah kau ni. Pasal itulah kena mengaji bersungguh-sungguh. Hingga mana ni royah pada kata mengaji, mempelajari agama kita dengan bersungguh-sungguh tu sehingga mengenal akan dia akan agama. Siapa kita kenal agama? Ni agama. Mana? Undang-undang Tuhan, hak Tuhan kirim untuk kita melalui rasul. Para rasul tak ada, kena ambil di alim ulama. Alim ulama tak ada, dia tinggal kitab. Kitab dia ada, kita kena beli, kita kena ambil, kita kena mengaji. Mengaji dengan siapa? Mengaji dengan orang hak mengaji dengan kitab ulama. Kena royak sosok tu. Takut mengaji ni bedah. Ikut suka. Ramalan ni kan? Ikut suka je. Nampak ada janggut sikit, piah sikit, boleh baca Quran. Allah lah dah ngaji. Ustaz, panggil ustaz lah. Murah jawatan ustaz lah ni. Ni sebab apa jadi gitu? Sebab kita pandai urusan agama ni lekeh berbanding urusan dunia. Kalau urusan dunia ni besar. Tengok. Kalau saya sewa bangun ni. Lepas tu saya buat klinik Dr. Ahmad Faiz. Saya tak ngaji medik ni. Saya beli habis segala kelengkapan doktor. Nak cek darah, gapo, nak cocok, nak teh jatuh orang ni kan. Nak teh jatuh orang tu. Pakai baju putih ya, gapo semua siap lengkap. Hok naik turun apa? Nyawa tu kan. Siap habis dengan katil gapo dengan alat bedah. Agak-agak siapa berani mai klinik saya? Siapa berani? Saya buat tulis Dr. Ahmad Faiz kok. Saya tak pernah ngaji medik ni. Tak pernah mengaji kedoktoran. Tak pernah. Ubat pun saya tak kenal. Tak tahu ubat apa. Saya campur lah. Tahu ketung apa. Saya jadi ubat gitu. Jadilah tu. Siapa berani mari? Silap hari bulan saya pula kena samai. Silap bulan saya kena masuk jaga. Atau kereta Honda saya tu saya modified. Orang panggil lambai polis ke. Abang beli baju polis lengkap dengan pistol ke apa. Relax. Jadi polis. Agak-agak saya kena ikat tak polis. Saya bukan polis. Kena ikat tak polis. Kena ikat. Kena samai. Kena masuk gok. Kena masuk jaga. Apa? Berpotensi menipu masyarakat. Tu pada urusan dunia tu penting. Memang penting. Bahaya. Memang kena ada undang-undang gitu. Tapi kalau urusan agama tak lagu tu kita. Ikut telitah. Ustaz lah lu dah. Ngaji di mana dia, penuh madrasah kau, penuh mondok kau, mengaji jurusan apa, kau dia mengaji tak cara dah kita. Banyak lagu tu. Nampak bos rebah besar pula pun. Ustaz dah, panggil ustaz. Biar skema pun. Tu banyak gitu. Ini bahaya tu. Jadi ulama tak ada, kita ambil kitab-kitab ulama. Mengaji dengan siapa? Mengaji dengan orang hak kita tahu benar-benar mengaji daripada ulama. Lagu tu dah. Yang ngaji dengan tok guru. Tu. Gitu. Barulah kita dapat orang panggil ngaji ilmu agama. Habis. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara. Pulak dah. Jadi perhimpunan undang-undang hak Tuhan kirim untuk kita manusia melalui lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, dia ada 3 orang panggil rukun dia pula. Rukun. 3 perkara mana 3 rukun kan ni? 3 sendi dia panggil. Tu dia panggil ahkamul usuliyah wa ahkamul far'iyah. Dia hukum hakam ni, hukum hakam taklifi,
ahkamus syar'iyyah at-taklifiyah ni dia terbagi dua pula. Mana? Ahkam usuliyah dan ahkam far'iyah. Hukum hakam yang dibahasa pada usul, teras, dan hukum hakam yang dibahasa pada cabang daripada teras. Pasal apa dinamakan usul? Sebab ahkam far'iyah mabniyatun 'alaiha. Hukum hakam fara' tu dibinakan di atasnya. Di atas usul, teras tadi. Mana foundation? Tapak. Tu. Nak dibina ke orang panggil bata, pitu, tikak dua, tikak tiga, tiap berapa nak buh kabinet dapur ke berapa. Dia kena ada dulu tapak tu. Teras. Orang buat bangunan kayak gitu ke? Tidak piling pun. Tanah kukuh dah, ya korek, ya bubuh. Besi-besi, buat beket, masuk konkrit, kemah, jadi tiap. Teras dia tu. Bau kambuh, buat tapak pula. Buat bim, buat tapak. Barulah di atas teras tadi tu, dibinakan segala perkara-perkara hak lain. Nak letak tiap, nak letak pitu, nak letak nyela, nak letak. Bukan duk buat bangunan tu pakai susu bata. Gitu kah? Susu bata atas latar gitu. Kau akan ambil maikat tu utuh dah. Dia tak boleh gitu. Dia kena ada tapak dia tu. Jadi dinding, tiang, pintu, nyela, tikak 1, tikak 2, tikak 3, tikak 4 tu, semua tu farak yang dibinakan dia tu di atas tapak tadi. Tapak tu dipanggil usul. Sebab tu dinamakan usul. Sebab apa? Li'annal ahkamal fara'iyyata mabniyatun 'alaiha. Karena segala hukum-hukum cabangnya itu dibinakan di atasnya. Di atas usul tadi tu. Usul itulah dipanggil iman, akidah, tauhid, ma'rifah. Di atas dasar keimanan, akidah yang sahihah, maka dibinakan ibadat. Muamalah, munakahat, akhlakul karimah, semua dibina di atas tu. Kalau tak ada dasar tu, tak ada tapak, semaya pacok dia, ataupun bermuamalah apa sekalipun, ikutlah berakhlak yang baik ke apa. Semua tu ibaratnya buat rumah di atas tanah bukan milik dia. Gitu kan? Nabi kata as-salatu imaduddin. Semaya tu tiap agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan semaya, dia mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan semaya, dia menghancurkan agama dia. Jadi kalau semaya tu tiap agama, al-imanu watanuddin. Iman tu tanah agama. Jadi kalau seorang tu iman dia tak betul, dia semaya. Ibaratnya dia pergi pacok dia nak buat rumah atas tanah orang, atas tanah kerajaan. Betul ke salah tu kerajaan itu? Salah. Kita tengok ada tanah lapar, panggil orang berapa buh dia buat siap rumah. Siap rumah banglo 2 tikar, habis 500,000. Tiba-tiba kerajaan pun mari. Sodok beru. Mengamuk. Pasal apa sodok ni rumah saya? Rumah awak pun tanah kerajaan tu. Nak kata berapa? Saja gitu. Sama lah orang semaya, puasa, haji ke apa. Tapi tapak dia tu, iman dia tu tak betul. Tak betul. Kafir ke Abu Bakar As-Siddiq, kafir ke Sayyidina Umar, laknat Aisyah, contoh. Tapi akhlak masya-Allah hebatlah. Rupa zahir serba besar, janggut putih, zuhud tak zuhud. Dalam rumah tu ada almari sebuah dengan meja sebuah ya, perabot. Pinggir-pinggir kaca ke apa tak ada. Kita tu macam-macam pinggir ada dah ni. Macam-macam perhiasan ada, apa jenis gelas. Ya ada. Siapa tu? Tu Khomeini. Zuhud tu. Jangan main. Tapi akidahnya berat. Tengok. Bukan jalannya ahli sunnah wal jamaah. Tu tengok. Jadi ada 3 pula agama ni di atas sendi yang 3. Nak gitu dah. Terbentuk agama ni di atas 3 perkara, 3 sendi. Mana 3 sendi? Yaitu Islam, iman dan ihsan.
Ni ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya lagi akhir rasa ada yang masuk ni. Muka surat 7 tu. Nah. Ketika mana Jibril alaihi salatu mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umarnya, nah, istala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi, syadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharus safari, wa la ya'rifuhu minna ahadun, hatta jalasan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Jadi Jibril ni mari berupa dengan seorang manusia yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya. Nak tidak kelihatan pada diri dia tu seorang yang bermusafir. Kalau orang musafir ni gak reserebel rambut, karat kuning, muka pun celuah, nah, baju pun kotor, dak bersih. Tapi masalahnya tak ada orang kenal pun. Dalam hadis tu cerita. Kami tak ada siapa dia, kenal siapa dia orang ni. Nah, mari depan dengan Nabi, belaga lutut dia dengan lutut Nabi. Nah. Tu letak tangan di atas paha. Lalu dia tanya Nabi SAW. Jibril lah ni. Akhbirni anil Islam. Akhbirni anil iman. Nah. Akhbirni anil ihsan. Tanya 3 ada 4 mata sa'ah. Ada salah laginya. Nah. Bilakah kiamat? Ada salah lagi rukuk agama ni dia panggil tentang hari kiamat. Itu dia. Hari kiamat. Tapi ulama tak bila tu pasal apa? Pasalnya dalam rukun iman tu sudah ada dah orang panggil berimeh dengan hari kiamat, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, beriman engkau dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan segala rasul dan hari kiamat. Ada dah sebut situ. Jadi sebab tu dalam ilmu akidah, ilmu iman, nah, orang panggil apa? Perkara hak dibahas dalam ilmu akidah ni 3. Mana? Ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian atau risalat, kerasulan, lepas tu sama'iyat, khabariyat atau ghaibiyat. Hak ni masuk dah hari kiamat ni. Cerita ke alamatus sa'atus sughra, alamatus sa'ah al-kubra dah. Alamat kiamat yang kecil, alamat kiamat yang besar. Tu ada masuk dah. Cuma ada ulama yang baru meninggal itu bulan awal tahun lepas, kita ingat dah, Habib Abu Bakar Al-Mashhur. Nama dia Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adni. Dia ni dia buat satu ilmu tentang memahami hadis-hadis tentang hari kiamat. Dia panggil fiqh tahawulat, dia panggil fiqhut tahawulat. Fiqhut tahawulat kalau tak silap. Saya adalah kitab-kitab dia tu, tapi saya tak ada mengaji lah. Kita bukan duduk mengaji Yamen. Tapi sebab apa nak mengimbangi kelompok-kelompok hak jenis konspirasi ni. Banyak orang berakhir gitu kan konspirasi. Cuba tengok di duit awak ada apa. Ni lambai ni. Inilah lambai Dajjal. Sebenarnya Dajjal sedang bergiat gini. Kayak ramai orang berakhir gitu kan. Dajjal pening. Aku belakang. Dajjal kata aku belakang salah. Ya banyak berakhir gitulah ni. Cerita Dajjal. Sikit-sikit Dajjal. Jadi orang tu lebih kena Dajjal daripada kena Tuhan. Kayak gitu. Siapa-siapa satu lebih bahaya lagi konspirasi ni. Kiamat akan berlaku dalam 2 tahun lagi. Buktinya haji tidak dikerjakan musim Covid. Padahal banyak kali dah zaman-zaman dulu pun ada wabak-wabak zaman dulu-dulu tu. Zaman khalifah dulu pun ada tidak ditangguh ke orang panggil ibadat haji ni oleh pemerintah. Biasa je tu. Dah ada wabak ke? Biasa je tu. Tapi oleh kerana bagi dia tu satu peristiwa yang ada kaitan dengan Dajjal, dengan hari kiamat. Kalau sampai dua kali ibadah haji ini ditangguhkan, kiamat pasti berlaku 4 tahun lagi. Tiba-tiba 4 tahun lagi tak kiamat lagi. Ada tu banyak gitu tu. Tu semua tu karut-marut lah tu. Dia panggil ambil faham Quran hadis tentang hari kiamat akhir zaman dengan pahaman sendiri. Jadi Habib Abu Bakar Al-Adni ni bagus. Dia buat satu orang panggil ilmu yang istiqlal daripada ilmu akidah. Dia membahaskan hari kiamat
hadis-hadis tentang kiamat, akhir zaman dan sebagainya dengan maksud-maksud yang lebih tepat. Itu lebih tepat, lebih mengenakan kepada kebenaran. Itu maksud itu. Bukan main teka-teka. Buat takut-takut kita bukan. Tu bagus tu kitab ilmu fiqh tahawulat. Ya bunyi pelik sikitlah, fiqh tahawulat. Apa fiqh tahawulat? Habis itu. Tu dah. Dia hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman ni, macam mana kita yang berada pada zaman tersebut patut bertindak, patut berkelakuan. Tu bagus. Ilmu tu sangat bagus. Sebab kadang-kadang orang itu dia baca hadis tapi dia tak faham apa hak Nabi nak suruh dia buat. Apa hak Nabi suruh dia bertindak, Nabi suruh dia buat apa. Dia tak buat apa hak Nabi suruh tu. Dia duk nampak ikut kepala otak dia sendiri penafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertindak dengan acuan sendiri, dengan rasa sendiri. Itu bahaya tu. Jadi saya memang show jugalah ngaji kitab fiqh tahawulat tu. Tapi hal tu tidak fardu ain lah. Tapi untuk kita memahami hadis-hadis akhir zaman sangat disayugia ke kita mengaji ilmu fiqh tahawulat. Tapi dia bukan ambil daripada rukun iman yang kelima, percaya dengan hari kiamat. Dia bukan ambil situ. Dia ambil di hadis Jibril tadi, hak terakhir. Tanya tentang Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat. Lepas tu Nabi kata tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang menanya. Lepas tu amaratiha, mu cerita kepada akhbirni an amaratiha, mu cerita mukhabar kepada aku tentang alamat-alamat kiamat. Ini alamat-alamat sughra. Nabi sebut antara lain antalida amata rabbat antalida amatu rabbataha. Apabila melahirlah oleh ibu akan tuannya. Itu antara lain. Jadi dia ambil daripada situ. Iman, ilmu akidah, tauhid. Islam, ilmu fiqh, ilmu fiqh. Ihsan, ilmu tasawuf. Kemudian tentang hadis-hadis alamat kiamat, hadis-hadis akhir zaman ni, ada satu ilmu yang diistiklalkan, yang diasingkan oleh Habib Abu Bakar Al-Adani, namanya fiqh tahawulat. Apa maksud antalida amatu rabbataha? Apabila ibu melahirkan akan tuannya. Itu pun pelbagai ulama yang menafsir. Ada yang mengatakan umat Islam ni akan membuka wilayah-wilayah. Lebih banyak. Ada yang menafsirkan rosak pendidikan daripada rumah. Sebab ibu ni ialah pendidik ataupun guru yang pertama bagi anak-anak. Apabila rosak seorang ibu, maka rosaklah anak-anak dia. Gitu. Betul tak? Ia rosak anak ni bukan di bapak sebenarnya, di ibu. Ya gitu. Sebab bapak ni tak ada nak cara anak. Dia duk cari duit banyak. Betul tak? Dia tak sempat nak cara anak. Kalau nasihatkan anak, siapa hak banyak? Ibu. Ngepek kau gapo? Ayah, dengar apa ibu ngepek dia. Gitu ya. Dengar nasihat ibu. Gitu ya. Rekah ya. Ayah memang sporting ya. Sempoi, relax. Ibu tu hak penting. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran pun, nak dapat anak yang soleh, yang baik, tu ibu. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Tuhan kata wa Maryam binata Imran. Ingatlah cerita Maryam, anak perempuan bagi Imran. Allati ahsanat farjaha. Yang mana Maryam ni menjaga maruah dia, kemaluan dia. Fanafakhna fihi min ruhina. Bila dia tu solehah, dia jaga maruah dia, kemaluan dia, maka kami tiupkan roh. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kami kurniakan anak yang soleh. Itu maksud itu. Waktu kesolehan seorang anak itu 80% bergantung pada ibu. Jadi sebab tu kalau ibu tu duduk gelek punggung di TikTok, memang anak ada atau hancur lah. Dia tengok dah mak dia gelek itu. Dia gelek gaya. Sama dengan mak dia kak. Jadi kesolehan anak tu dia banyak 80% bergantung pada ibu. 20% je pada bapak. Gitu dah. Tapi itu pun ibu yang suri rumah lah. Kalau ibu dengan bapak sama-sama cari duit,
kebergantungan pendidikan anak tu banyaknya di luar daripada rumah. Ada? Masing-masing sibuk belaka dua-dua. Masing-masing sibuk belaka dua-dua. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula. Bermula Islam itu. Ini nak menyata sasa pula. Islam, iman dan ihsan. Kemudian dia nak menyata sasa. Apa Islam? Islam nama bagi agama, Islam rukun bagi agama. Itu kan? Dia ada beza sikit tu. Islam nama bagi agama, Islam rukun bagi agama. Habis situ wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.